Kod saja berlakon ke apa kan saya tak tahu. Tapi kalau saya, dia kata kalau berlakon pun saya kata hari ni, itulah fenomena orang Islam kita lah ni. Kalau berlakon pun, ketapilah berlakon pun. Tapi maksudnya itulah fenomena. Saya nak kata itulah fenomena, nak tunjuk kata orang Islam kita lah ni macam itulah keadaan dah. Kelang kabutnya tentang fahaman dia tentang Islam. Dia semayang, habis semayang tak semayang. Semayang cara barat. Macam kita tengok ada juga post-post dalam WhatsApp apa tu. Semayang macam mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar Apa tu? In the name of Allah, most merciful. Cakap putih. Oh Allah. Lah. Hak muzik baca ayat Quran tu ada tak? Ceng 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 ceng. Ha, anduk kata lagi muzik boleh. Mampu yang. Buat orkestra tau. Ceng ceng ceng. Ha ya ayyuhallazina amanu. Mampu yang. Teruk orang Islam ni. Kalau kita kata hak kafir kali pun, orang Islam ada macam tu. Berapa banyak orang Islam kadang kasid tadi bulan Maulid ni kasidah eloklah, marhaban eloklah. Belakangnya nah. Jeng 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 sallallahu ala Muhammad jeng jeng. Oh tu. Dalam masjid ni buat persembahan ni. Maulid Rasul ni. Jeng 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 jeng. Oi. Saya bunyi mulut pandai nak petik tak kerti. Bagus tak kerti pun saya baik tak kerti. Ada orang pandai ni. Suruh main pun tak mau, aku suruh lagi masuk neraka. Dia tobat lah bagus Nak cerita apa ni? Ni, tuan-tuan, fenomena zaman kita belakang ni. Teruk lah, saya pening tengok. Tuan-tuan nak pakai ustaz-ustaz moden tu, ikutlah. Tuan-tuan rasa dia boleh pimpin tuan-tuan masuk syurga dengan ikut dia, silakanlah. Saya kadang masa duduk ngaji lu agak ada agak tok guru dia pasien tu, dia malas nak kelahi ya. Hampa nak ikut, hampa rasa dia tunjuk jalan hampa kat syurga, hampa ikut lah dah. Tu bukan ayat suruh tu, ayat perli tu. Ayat terbalik tu. Hampa rasa hampa boleh ikut dia, hampa masuk syurga, hampa ikut lah dia. Tak ada siapa berani ikut. Itu kita yang mengaji kan, yang tak mengaji je lah. Macam tu. Pada demo tak apa. Baik, jadi asal nak sebut tentang mana? Antara benda-benda besar yang disoal adalah soal tentang bab ketuhanan. Jadi pastikan kita punya bab akidah ni selesai. Macam mana pun saya dah lepas dah baca bab akidah. Kita buat akidah kan ni. Cuma yang ni bab akidah, bab sam'iyat. Bab sam'iyat. Baik. Yang kedua seterusnya adalah dari hal nabinya. Wa man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Semua nabi tanya dengan man. Bukan tanya dengan ma. Apa ciri-ciri nabi yang ikut? Nabi main gitar? Nabi isyarat kau? Nak jawab, tuan-tuan jawab, yang isyarat kau. Walaupun ada bahan halal haram dia, makruh tak makruh apa tu satu hal. Tapi atas kata hang ikut nabi, tanya tu, nabi isyarat kau? Nabi main gitar? Nabi main judi? Nabi minum arak? Nabi duduk lepak tengok Astro? Nabi tengok TV? Tuan-tuan jawab lah tu. Mudah lah nak jawab, bukan payah. Tak payah tanya soalan canggih-canggih lah. Pasal bandingan kita ke Nabi. Waman Nabi juga. Nabi yang macam mana hang ikut ni? Apa sifat dan kriteria dia yang hang duk ikut mana? Macam mana pun atas kita belajar bab kaedah, kalau memang ada orang yang memang dia iktiraf Nabi Muhammad tu benar, dia buat maksiat, dia iktiraf maksiat yang dia buat, dia kata apa? Memang aku isap rokok ni, tapi aku tahu rokok ni Nabi tak isap rokok. Aku nak berhenti tak boleh lah, pasal daripada kecil isap rokok ni tak berhenti susah lah. Aku memang nak berhenti, aku azam nak berhenti, nak ikut Nabi SAW. Okey, nanti. Memang kaedah kita belajar bab akidah itu mesti ada. Contoh, setiap orang buat dosa, kan? Kalau dia buat dosa dengan dia i'tiqad memang benda tu dosa, dan dia memang nak berhenti daripada dosa, dan dia faham bahawasanya buat dosa tu tak ada kejayaan, kejayaan adalah dengan meninggalkan dosa,
istilahnya masih beriman, cuma dia pasik buat dosa. Tapi kalau orang buat dosa, dia tak mengaku benda tu dosa, bahkan dia menghalalkan dosa yang dia buat. Ini kafir. Nauzubillah. Kalau benda tu tak dosa, benda tu ada istilah makruh, tak elok, bahkan dia menghalalkan apa dia buat, itu istilahnya mutahawin fid din, orang yang meringan-ringan dalam bab agama, bermudah-mudahlah agama. Alah makruh ya. Kita bukan bahasa makruh, bukan kaedah jawab dan ayat macam tu. Benda makruh bukan alah makruh ya, bukan macam tu. Bukan macam tu. Jangan. Oh makruh tak elok memang kena berhentilah ni. Makruh dia punya ayat macam tu. Bukan alah isap rokok makruh ya. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Tuan-tuan kalau ada benda tak elok, tuan-tuan macam tu ah. Tuan-tuan kena kecil manis, alah kecil manis ya, macam tu kan. Bodoh itu. Bodoh. Sikit lah, saya nak sejuk cara bahasa cakap tu. Pasal kita kalau ikut memang benda tak elok kena mengaku tak elok lah. Bahkan tabah ulama'nya kata benda makruh, benda harus pun. Selalunya kita sepatutnya makan ni sepatutnya sepinggan badan lah. Kita bantai 3 pinggan. Macam mana makan 3 pinggan tu? Bila aku nak boleh kurang makan, tak tahu nafsu makan ni kuat sangat, terkedarah lah aku ni. Memang tahap ni tahap lebih lah. Bila aku nak boleh berkurang makan tu, kena puasa ke apa ni, macam mana nak bagi kurang sikit ni. Nabi pun bagi suruh makan 1/3 perut lah. Ni sampai 10/3, 23/3. Bobi bahasa kan. Jadi dia mengaku salah tu. Haram ke? Halal, makan benda halal. Tapi penuh. Penuh pun tak elok tak? Walaupun katalah dia tak isi benda haram. Ada mazmumah tu tak isi syarhut ta'am. Buruk lantak bahasa kita. Macam mana? Hang kena mengaku hang buruk lantak tu, hang buruk lantak. Benda tu tak elok dan hang kena azam nak berhenti. Itu kaedah akidah. Itu baru hang Nabi Yuka selesai. Hang pakai serban tak? Aku bila nak pakai serban dah. Okey, nanti. Yang dah pakai serban. Elegan masuk pakai serban bagus kan? Itu bukan ayat dah. Bukan ayat dah. Kau tanya orang perempuan bila nak pakai burdah? Allah, nanti saya nak pakai burdah. Azam. Macam mana isteri-isteri Rasulullah. Pasal isteri Rasulullah semua, para sahabat nak minta, semua min warai hijab, semua belakang hijab. Di rumah ada hijab. Tu luar rumah hijab macam mana? Takkan nak buat tabir usung nak mari. Mana hijab? Inilah hijab dia. Isteri Rasulullah keluar rumah semua berhijab. Dan hijab tu bukan tudung. Hijab tu tabir muka. Ni. Dalam rumah pun fas'aluhun. Fa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jadi sepatutnya kata macam mana? Bila tu nak pakai burdah, nak pakai ni, nak pakai ni. Jadi kena iktiraf benda tu elok. Jangan ambil macam ni. Alah pakai macam orang Padang pasir ya. Siap kan? Bunyi lain tu. Kami bukan orang Arab, orang Melayu. Nanti Zat. Jangan cakap sebarang tu. Tambah pula ayat-ayat kutuk pula. Esok main bala macam mana semua pakai burdah belaka. Hak jantan pakai burdah. Apa dah? Berlaku jerbu lah. Orang jantan pakai burdah. Saya bahasa burdah semua kena hijab. Padang yang bukan. Masa tu orang nak pakai burdah. Yang orang Ta'ala suruh pakai, tak mau pakai. Yang Nabi bagi contoh isteri dia pakai, tak mau pakai. Padahal isteri Nabi ni bila Rasulullah wafat, boleh tak siapa-siapa ambil janda dah? Mana boleh tu? Satu antara orang Ta'ala bubuh sempadan tu supaya jangan ada orang minat pada isteri Rasulullah tu, bagi sempadan, bagi warai hijab tu. Dan Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Zalika at-taharu liqulubikum wa qulubihinna. Pakai minta di belakang hijab ni adalah lebih membersihkan bagi hati kamu dan hati dia. Kita sembang elok-elok. Kita tengok kita kan. Kita sembang dengan perempuan kalau nampak muka macam mana? Jawab elok-elok. Kau tuan-tuan batu dengan kayu lah. Tak ada perasaan. Tak kucing. Mesti sembang tengok muka. Tengok muka. Tengok muka. Tengok muka. Tambah boleh zoom lah. Zoom. Kalau cuba pakai hijab macam ni, tu pun zoom juga. Tengok mata. Zoom. Tengok lagi mata tu. Tengok lagi.
Nak kata apa ni? Tengok itu kita, dia, tan dia. Macam mana pun dia masih tengok kita. Tak apa, tak dia boleh tengok kita, tapi dia kena jaga. Walaupun orang tak boleh tengok dia, tapi dia tengok kita, dia pula bahaya. Bahaya kat dia, tapi sekurang-kurangnya dah tutup satu pintu, kita tak bahaya tengok dia. Saja nak syarah kat tu sikit. Asalnya waman Nabi yuka. Jadi prinsip tan Nabi ni apa? Wajib itikad dengan kejayaan kita adalah mengikut Nabi SAW. Ikut semua. Kalau syarah-syarah ulama ikut Nabi ni macam mana? Ikut Nabi ni fi surah, fi sirah, fi sarirah. Ikut Nabi ni rupa, zahir, wasurah, fi surah, sirah, sarirah. Rupa zahir dia, Rasulullah pakaian macam mana, janggut dia, misai dia, pakaian dia, kain dia, seluar dia, apa dia suka, rambut dia, apa semua kan. Makan minum dia, berjalan dia, berlari dia, tidur dia, semua. Makan minum dia, bersalam dia, semua. Itu yang kena belajar semua tu. Itu surah. Lepas tu wasirah, perjalanan hidup dia. Pagi buat apa, petang buat apa, malam buat apa. Apa dia buat? Daripada umur 40 sampai 63 dia buat apa? Takkan ulang alik masjid ya? Apa dia buat? Tu sirah. Itu sarirah. Apa sarirah? Hati dia. Azam dia apa? Kau boleh semua umat masuk Islam. Semua orang masuk Islam. Semua orang sampai seruan Islam. Semua orang lepas pada api neraka. Semua orang akan mati dalam syahadah yang betul, dengan akidah yang betul pada Allah dan Rasul. Itu dalam hati dia. Hak tu kalau kita iktiraf Rasulullah tu, okey, nanti. Kita akan menjawab tu mengikut apa kita punya akidah. Kemudian agamanya. Tang tu tang Nabi, tang hijrah Nabi, lagi agama. Jadi masuk agama je. Hang punya way of life. Guna pilah bahasa Inggeris begitu. Maksudnya hang hidup ni way of life. Apa hang punya way of life? Adakah way of life orang ulama, anbiya, lagi apa? Rusul, lagi siapa? Orang solehah, orang soleh. Apa hang punya style apa? Hidup cara style apa? Ke western, ke eastern, western, northern, southern. Ngupilah dengan bahasa itu, ada north, south, east, west lah. Barat je, timur pun tak betul juga. Utara pun tak betul juga kan? Yang betul yang mana? Hak Islam. Mana bagi betul? Hang punya arah mana? Kita tak ada arah timur, arah barat. Arah kita mana? Arah Islam. Apa Islam kata? Apa Islam kata? Islam mu kena tengok. Islam mana? Hak ori, hak ulama-ulama, hak soleh. Pasal zaman sekarang banyak agak yang nak sebut apa? Dia mahu sebut ular dalam semak lah, boh apa pun. Ya. Hak menyemak ni banyak ni. Tak apa-apa, semua kepala dia. Baik, siap. Dan begitu juga ikutan, ada ikut apa? Panduan apa? Ni pun jaga agak. Pasal semua panduan lah ni. Syiah pun pakai Quran, Wahabi pun pakai Quran, Ahli Sunnah pun pakai Quran, Islam Liberal pun pakai Quran, Satu Malaysia pun pakai Quran, Islam Hadari pun pakai Quran. Apa lagi nak sebut? Ayah Pin pun pakai Quran. Tapi dia ambil Quran, ambil ikut dia punya mana yang Quran dia nak ambil. Lepas tu dia syarah ikut Allah Ta'ala. Ikut mana? Hadis pun sama agak. Wahabi pun pakai hadis. Syiah pakai hadis. Apa tuan-tuan nak sebut? Apa pahaman sesat yang asal yang daripada Islam ni, dia sesat. Semua pakai Quran hadis. Tapi dia syarah ke mana? Tuan-tuan ikutah mana? Sikit kalau ambil sini. Pasal apa boleh jadi salah tu Salah tu pasal dia mensyarah tanpa ada disiplin ilmu. Disiplin ilmu tak tengok. Kadang-kadang zaman ni paling banyak disiplin ilmu yang dilanggar apa dia kan? Dia tak ada ahli nak tengok Quran hadis, tapi dia tengok Quran hadis, dia ambil faham Quran hadis dengan tanpa ada keahlian. Macam mana dia pergi farmasi, dia beli ubat yang dia tak ada keahlian dalam bidang farmasi. Apatah lagi kedoktoran. Dia pergi, saya nak ubat ni, saya nak ubat ni, saya nak ubat ni. Ada orang kata ni baik, tapi saya rasa ni baik. Saya rasa mu ilmu tak ada. Mana boleh?
Macam mana bab farmasi mampu tuan-tuan ambil ubat salah? Ikut rasa tak boleh dapat betul juga. Islam ikut rasa. Tak boleh. Kalau Islam ikut rasa tu lah jadi Islam liberal. Islam apa hari macam-macam nak sebuah tadi, tak mau sebuah banyak-banyak pening. Pasal apa tu? Pasal ikut rasa tu. Wahabi rasa macam ni, Syiah rasa macam ni. Yang ni apa-apa aman betul tak? Tak ada mazhab macam ni. Yang mazhab pilih-pilih pun macam ni. Ada pula yang kata ada kita tak boleh pilih mazhab satu, nanti bid'ah pula kata ada. Kita ikut Nabi bukan ikut mazhab. Macam-macam kepala otak dah. Tu apa ikutan? Saja nak syarah kot tu sikit. Dari segi soalan biasa kan. Tapi tengok jawab macam mana? So tuan-tuan esok kalau tanya tuan-tuan pergi haji buat misal. Tuan-tuan haji ikut kaedah siapa? Ikutan siapa? Ikut tabung haji. Mampulah jawablah. Ada buat haji yang saya dah ajak satu saya sebut tu. Tuan-tuan sembahyang ikut kaedah apa? Ikut macam mana Rasulullah sembahyang. Nampak Rasulullah sembahyang? Mana sunat abad, mana sunat hi'ah. Ikut sembahyang cara Nabi memang tapi macam mana Nabi ajak sembahyang macam mana? Hang belajar dengan siapa? Siapa tok guru kan? Itu apa kaedah daripada hadis Nabi yang ambil? Imam mana hang ikut? Bila imam pun memang orang dia ikut. Hang ikut siapa? Hang ikut pelotang. Jawab. Semua orang dah menjawab. Jawab tu pun soal simple itu. Kalau saya sebut mudah ni tuan-tuan, kalau ditanya apa ikutan kamu? Quran ikutan siapa? Hang ikut Quran ke ikut terjemah Quran? Jawab dulu. Hang kerti Arab? Saya ikut Quran. Hang kerti Arab tak? Tak kerti Arab. Hang tak kerti Arab macam mana hang kata hang ikut Quran? Ikut Quran hang kerti Arab. Ikut terjemah Quran. Terjemah siapa hang ikut? Saya pun tak tahu terjemah siapa dia. Hang tahu dah hang ikut selama ni terjemahan siapa? Itu pun hang ikut terjemah lah, bukan tafsir. Sepatutnya hang ikut tafsir kan ikut terjemah. Mampu kan? Kantoi lah. Hak tu kena jawab tu. Kantoi lah. Kantoi kan? Sikit ni. Kalau saya masih nak sebut tentang kantoi, tentang soal. Tuan-tuan baca Quran tak? Tuan-tuan belajar kat siapa? Siapa tunggu tuan-tuan belajar Quran? Belajar tajwid tak? Beradab tak berkaji dengan dia? Dia tegak tak Quran betul tak betul? Tuan-tuan biasa baca depan dia. Bila dia tegak tu tuan-tuan pakai tak pakai? Kalau tuan-tuan baca ikut cara tuan-tuan ni lah. Ya. Itu baru bab baca. Soal Munkar Nakir esok lagi keras pada soal saya ni. Ini suara saya. Munkar Nakir tu macam halilintar di langit tau. Kalau kena yang hak derhaka ni suara kan, dengar suara bertutup telinga. Macam kita dengar nampak kilat. Sagi dengar nak kena tembak dengan guru. Tuan-tuan tak tahu kau tak ada perasaan. Saya tengok kilat itu. Baca tu subhanallah yusabbihu bihamdi wal malaikatu min khifati wa yursilu sawai wa yusibu biha man yasha. Baca kelas kamu. Syahadah dulu, asyhadu alla mati kena petik pun mati petik lah. Janji syahadah betul, akidah betul. Baik, dan juga dari hal kewajipannya yang diperintahkan Tuhan. Kewajipan yang diperintah oleh Tuhan supaya ditunaikan. Apakah kewajipan yang diwajibkan ke atas kamu? Okey. Dan juga akan ditanya nanti kalau ada antara soalan Munkar Nakir yang masyhur ni, lelaki yang diutus ni hang kenal siapa dah? Yang ditanya masuk tu adalah Nabi Muhammad lah. Dan memang kita akan faham soalan tu esok. Setiap orang akan menjawab mengikut setakat mana dia kenal. Kalau dia siapa ni? Satu kalau tuan-tuan tengok orang pakai jubah tuan-tuan benci, tuan-tuan pakai serban benci. Tuan-tuan tengok orang pergi masjid benci, tengok orang menuntut ilmu benci.
Orang hafal Quran benci, orang berselawat benci. Tuan-tuan tak kenal Nabi Muhammad. Memang tuan-tuan geleng kepala lah. Siapa orang lagi ni? Tak kenal. Tunjuk era Fazira kenal. Saya hai. Sendiri je tengok tunjuk apa-apa lah. Yang kita kalau ikut tengok siapa kita minat Okey. Baik. Disebut sini kiranya mayat itu daripada mereka yang beriman lagi pula membuat amalan yang soleh. Kalau mayat ni ialah di kalangan orang iman. Jadi iman maksudnya ilmu dia tentang bab ketuhanan, bab nabi, bab malaikat tadi. Bab malaikat, bab agama dia, ikutan dia, semua tu dapat pencerahan yang sangat tepat. Bagaimana yang sepatutnya dikena itikad, apa dalam hati yang sepatutnya dikena benarkan, kena tasdik dengan ajaran Nabi SAW. Mesti diakui dan iakan sekalipun dia tak taat. Kalau hatu kata iman tu, hatu mesti sangat betul, tak boleh silap sikit pun. Baru yang kedua dia tengok amal. Satu tuan-tuan bagi bantuan banjir, tuan-tuan pun tak pernah mengaji bab ketuhanan, tuan-tuannya amalan bagi bantuan banjir sia-sia. Pasal apa? Tuan-tuan tolong pasal apa? Kerana siapa? Nak kira tolong bantuan, mereka mau bagi bantuan kemanusiaan kan? Makan, minum, tempat tinggal, pakaian, air bersih. Mereka bagi bantuan lagi bagus pada kerajaan Malaysia bagi bantuan. Pergi pasal itu betul kan? Jepun bagi bantuan banjir kan rakyat dia kalau kena banjir dengan rakyat Malaysia, kerajaan Malaysia bagi bantuan banjir, mana bagus? Okey, Jepun bagi bantuan dapat pahala, tak beriman tak ada pahala. Jadi nak amal soleh apa syarat? Iman dulu. Satu, kalau buat amalan tu iman tak ada. Ada orang macam ni kan, tadi saya sebut mangsa banjir tak sembahyang, ada orang pergi bantuan banjir dia untuk sembahyang. Dia pergi bantuan banjir, dia untuk sembahyang. Oh Allah, dia pun tak jaga sembahyang waktu. Macam mana ni? Buat dah pelik kan. Jadi dia tolong ni tolong apa? Ada orang di sana apa? Adventure best, masuk air 2 meter naik kereta penuh air. Kita tak mampu. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas sana. Alhamdulillah tak mati enjin. Itu ada alhamdulillah situ. Ini pengalaman saya tempuh banjir. Oh, wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi tengok rumah ni, Allah akbar, Allah akbar. Allah akbar. Habis sembahyang tak? Baik. Tuan-tuan percaya tak percaya, tuan-tuan tengok pun nak tahu kan. Tu saya kata, yang tu yang pergi, yang tak pergi je lah. Sama lah. Azan bukan nak main masjid, kan nak main mengaji. Mengaji juga nak main dengar. Kalau kena banjir pun mampu tak dengar. Kita nak bagi tazkirah lah, kering. Tambah bagi ayat kasar macam ni, mampu tak dengar. Siapa dia awak duk syarah, kita tengah duk susah duk syarah-syarah kita pula. Mampu dah. Kita lestit yang kita. Jadi kalau iman betul, tambah pula ada amal soleh, maka ditaufikkan Tuhan, dapatlah ia menjawabnya dengan sebaik-baik jawapan. Orang ini beroleh nikmat. Dan antara nikmat yang kita dah sebut dah itu, antara nikmat dalam kubur ni apa? Dibuka satu lubang ke syurga. Dia boleh lihat, dia boleh bau, dia boleh tengok, tapi tak boleh pergi ambil nikmat makan. Pergi tak boleh lagi, makan minum tak boleh lagi. Orang yang memang boleh pergi itu hanyalah orang istimewa. Siapa dia? Orang mati syahid. Dan siapa yang lebih tinggi daripada hal tu? Nabi Rasul. Orang mati syahid boleh pergi. Yang tu yang sebut dalam Quran, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu sangka orang dibunuh di jalan Allah Taala mati perang sabil ni dia mati. Bal ahyaun, bahkan sebenarnya dia hidup. Bal ahyaun inda rabbihim, dia hidup. Pasal apa hidup? Dia yurzakun, hidup dan diberi rezeki. Apa maksud rezeki? Dia boleh ambil manfaat, pergi ke syurga, makan syurga, minum syurga, masuk syurga, apa saja nikmat syurga dia boleh ambil. Siapa tu? Orang mati syahid.
Kita muka sekupang ni Ustaz. Sekupang ni orang yang tak dapat martabat tu lah. Macam mana? Kalau baik pun, baik dekat mana? Buka satu lubang, tengok, bau, lihat. Itu saja. Nampak, bau, lihat. Itu saja. Lagi? Pi, tak boleh. Tak boleh. Makan minum lagi tak boleh. Itu nikmat. Jadi diberi nikmat dan kesenangan dalam kubur. Antara kesenangan dalam kubur, dia akan tidur macam mana? Tidur berganting. Memang bahasa dalam hadis pun sebut gitu. Dia tidur naum mata arusin. Tidur macam mana? Tidur berganting baru. Tuan-tuan tak faham sudah. Nak tahu jadi berganting baru. Maksudnya tidur seronok. Dan dia tidur dalam keadaan nikmat itu hingga kiamat. Sekiranya mayat itu kafir atau munafik, dan kafir ini kafir yang sampai seruan Islam tapi tak masuk Islam, ataupun munafik yang pura-pura Islam, ataupun dia orang Islam yang tak mau pergi ambil agama Islam, apatah lagi murtad daripada agama Islam, naudzubillah. Hak ni. Maka kata dia, tidaklah ia mendapat jawab orang ni. Siapa? Munafik hakikatnya adalah kafir. Kafir memang kafir lah. Munafik hakikatnya adalah kafir. Tidak mendapat menjawab orang ni, kena azab dalam kubur hingga kiamat. Gagal aja dalam bab ketuhanan, dalam bab semua ni, kena azab. Apa azab dia? Dibuka satu lubang neraka, memang tak masuk lagi, tapi bau, lihat, bahang dia rasa. Siap. Dan kalau tidur, bukan macam pengantin, dia akan diasak oleh bumi, tulang rusuk kita macam ni. Rasulullah isyarat macam mana? Kita tersepit jari pun sakit. Ni tulang rusuk macam ni. Walaupun tengok mayat elok pun, sebut awal-awal ayat tu. Kena tu adalah dua alam barzah, bukan dengan iktibar kita tengok apa zahir nampak. Maka tiap-tiap orang yang mati tentu kena soal munkar nakir dan merasa azab ataupun nikmat, dengan tidak ada beza antara mayat yang ditanam ataupun mayat yang tiada ditanam. Tak disebut sini. Seperti yang dimakan binatang yang buas, ataupun mati hilang dalam laut, ataupun mati meletup kapal terbang, mati kena bom, mati telan ular sawa. Kerana Allah Ta'ala amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, lagi pula sangat mengetahui tiap-tiap segala hal yang dilakukan pada mayat itu, yang dilindungkan Tuhan daripada mata kepala manusia. Memang kita tengok tak tengok. Bahkan yang kena azab kalau menjerit pun dengar. Takkan didengari apa suara keluar pada kubur daripada kalangan jin dan manusia. Tak. Kalau dengar siapa? Binatang-binatang dengar. Manusia jin tak dengar. Satu kalau ada dulu dia orang sebut ada suara daripada bumi. Ini suara daripada kubur. Okey. Yang nak merepek mengaji bab akidah elok, jangan keluar kenyataan bodoh gitu. Adulah suara daripada kubur pula. Bukan suara daripada kubur. Suara kubur kita tak dengar. Suara apa? Boleh jadi suara makhluk yang ada dalam tanah, dalam bumi. Tapi bukan suara daripada kubur, bukan. Suara alam barzah tak sampai tak. Saya ngaji dulu untuk guru sikit syarah macam ni tuan. Apa bukti memang suara dalam kubur ni kita manusia jin tak dengar, tapi binatang dengar. Lembu tuan, kalau mai kat rumah tuan, sekawan lembu mai, cuba tuan halau dia. Syuh, lari tak lembu? Lari tak? Tuan tahu pasal apa dia tak lari? Dia pernah dengar suara lagi teruk dah tu. Satu dia tak lari. Sikit ayat Tok Guru kan. Orang jerit dalam kubur erat dia jerit macam mana? Saja jerit biar kan. Suara saya terang tu. Kita jerit halau lembu macam mana? Tuan-tuan kalau slow pada tu lembu buat macam ni. Nak lari pun tuan-tuan angkat kayu, dia nampak. Dia nampak tu lain lah. Pasal dalam kubur dia tak nampak. Tapi bab suara kalau tuan-tuan jerit, lembu tu buat. Ambil kayu dia lari.
Satu tuan-tuan nak halau binatang, jangan dengan mulut. Nak halau dengan kayu. Itu petua, orang tua. Tak percaya, try tengok lah. Aku duduk kampung, aku tahu lah. Pergi pasal itu. Golipnya macam tu. Tak ada pun tuan-tuan ambil macam ni, tuan-tuan libas. Bawa dia lari. Lari tu bukan pasal tu. Diam mulut.